Kalau bank negara naikkan interest rate, tapi apa maksudnya untuk poket kau? Jangan skip, aku explain senang gila. So, bila bank negara umum je kenaikan kadar faedah ataupun OPR, ramai yang panik pasal loan. Tapi tak semua orang faham apa sebenarnya kesan dia terhadap kewangan peribadi kita. First, kau kena tahu apa itu OPR ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil Overnight Policy Rate. Ini bukan sekadar nombor, tapi ia adalah benchmark yang digunakan oleh bank-bank untuk tentukan kadar faedah pinjaman. So, bila OPR naik, automatik bank akan naikkan interest untuk semua jenis pinjaman, baik perumahan, kereta, personal loan, business loan, semua sekali. So, let me break it down. Kalau kau ada loan rumah RM500,000 dan OPR naik 25 basis point, bayaran bulanan kau boleh meningkat antara RM70 ke RM100. Itu cuma sekali naik. Bayangkan kalau naik 2 atau 3 kali setahun. Itu dah ratusan ringgit keluar ekstra setiap bulan. Rasalah tekanan tu kan? So, duit tu sebenarnya boleh jadi simpanan, pelaburan atau digunakan untuk keperluan lain. So, yes, OPR ini kecil je perubahannya tapi impak dia besar. Dan benda ni bukan berhenti dekat peminjam individu je. So, kenaikan interest rate juga naikkan kos kepada peniaga, terutama peniaga kecil. Sebab loan working capital pun akan jadi lebih mahal. So, lama-lama kos ni akan pas balik kat kita semua ni dalam bentuk harga barang yang semakin naik. So, sekarang cuba tengok dari sudut lain. Bila OPR turun, ia memberi kesan sebaliknya. Kos pinjaman jadi murah, orang lebih berani ambil loan, beli rumah, expand bisnes dan aktiviti ekonomi bergerak. Tapi risiko dia bila terlalu ramai buat komitmen kewangan masa interest rate rendah dan tiba-tiba OPR naik semula, ramai yang mula cemas ataupun lemas. So, ansuran naik tapi pendapatan tak berubah. So, moral of the story is, jangan main redah bila nak buat pinjaman. Kau kena tahu jenis pinjaman kau tu fixed rate ke ataupun floating rate. Kalau floating, kau memang kena alert dengan perubahan OPR ni. Kalau kau jenis suka yang stable dan juga predictable, mungkin fixed rate lebih sesuai. So, kesimpulannya perubahan interest rate bukan sekadar berita ekonomi tapi ia terus kepada poket kau. Kau kena bijak menguruskan kewangan, tengok jangka masa panjang dan jangan buat keputusan kewangan semata-mata sebab FOMO ataupun fear of missing out.